pelaburan kat tempat, saham, emas lah, apalah yang menjanjikan benda-benda pelik, and then at the end of the day it's a scam, habis. Okay, duit lesak begitu saja, tapi monthly commitment still kena bayar setiap bulan sampai bertahun-tahun lamanya. So beware. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Dr. Adam Zubir, Doktor Kewangan Anda. Saya dah nak kongsikan kepada anda, apakah cara terbaik untuk kita melabur duit kita? Sebab benda ni saya baru perasan, saya tak pernah kongsikan benda ni secara formal dekat dalam YouTube channel saya. So, saya nak kongsikan kepada anda semua, subscribers channel Dr. Adam Zubir, apakah 3 cara ataupun 3 langkah sebelum anda memulakan apa-apa pelaburan supaya anda dapat melabur dengan cara yang selamat dan menguntungkan. Of course lah, bila kita melabur, memang kita nak ada untung, betul? So, tips yang pertama, dan tips ini memang sangat-sangat unconventional, okay? Iaitu, sebelum anda mulakan apa-apa pelaburan, pastikan anda, ni terutamanya bagi beginner, ni kita memang kita mulakan daripada orang yang betul-betul kosong tentang pelaburan. So, tips pertama, mulakan pelaburan anda dengan pelaburan berisiko rendah. Kena biasakan diri, sebab pelaburan ni dia jadi satu tabiat tau, satu habit. So, kita kena biasakan diri melabur. Kita kena biasakan diri dapat keuntungan. Tengok duit kita makin lama makin bertambah. Bila kita dah biasa dengan melihat duit kita ni beranak pinak, kita dah biasa melihat duit kita ni memberi kita pendapatan, walaupun kita goyang kaki duduk kat rumah, kita akan ada semangat dan motivasi untuk meneruskan lagi pelaburan di tempat-tempat lain yang mampu memberikan pulangan yang lebih tinggi. So, apakah contoh-contoh pelaburan berisiko rendah? So, anda nak tulis benda ni. Yang pertama, ASB. Okay? ASB bagi Bumiputera ataupun ASM bagi non-Bumiputera. Memberi pulangan yang bagi saya sangat-sangat kompetitif. 5%. Okay? 5% setahun. Kalau anda lihat di negara-negara selain daripada Malaysia, memang kalau dapat 5% setahun tu kira memang hebat lah. Memang like pulangan yang sangat-sangat tinggi. Kita bersyukur berada di Malaysia ini adanya tempat pelaburan berisiko rendah yang mampu memberi pulangan setinggi 5% setiap tahun, dan pelaburan tersebut adalah pelaburan berisiko rendah. Di mana nilai satu unit pelaburan ASB atau ASM bersamaan dengan RM1. Okay, dia tak naik dan turun. Dia kekal satu unit sama dengan RM1. Itu bermaksud pelaburan tersebut memang pelaburan yang sangat-sangat berisiko rendah sebab adanya elemen capital protection. Maksudnya modal kita dilindungi. Selepas anda dah biasakan diri dalam melabur dalam tempat-tempat berisiko rendah ini, kemudian anda bolehlah nak melabur kat tempat-tempat yang berisiko lebih tinggi sedikit. Okay, contohnya apa? Contohnya macam pelaburan unit trust, unit amanah. Ataupun anda nak melabur kat pelaburan saham, pelaburan hartanah, pelaburan cryptocurrency, ataupun anda nak trade futures. Futures ni contohnya macam FCPO, crude palm oil. Anda nak mula melabur kat tempat-tempat yang berpotensi memberi pulangan lebih daripada 5 atau 6% setahun. Boleh. Tapi tips yang kedua, melabur dalam ilmu. Jangan percaya cakap saya lah. Anda kenal Warren Buffett? Warren Buffett merupakan pelabur terulung di dunia ini yang meraih kekayaan beratus-ratus bilion. So, Warren Buffett ni ada satu kata-kata beliau, yang mana beliau cakap, the best investment is investing in yourself. The more you learn, the more you'll earn. Ini kata-kata Warren Buffett, bukan kata-kata saya. So, Warren Buffett cakap, melabur dalam ilmu. Kalau anda nak tambahkan, tingkatkan lagi pendapatan anda, tambahkan ilmu anda. Rata-rata daripada orang yang saya jumpa, yang mana mereka rugi ratusan, puluhan ribu ini disebabkan oleh tidak ada ilmu sebelum mereka melabur duit mereka. So, mereka main letak je duit dekat dalam mana-mana pasaran saham, ikut orang, tengok, orang tu melabur kat this kind of investment, so ikut-ikut. Saya boleh jamin mereka ni rugi. Kalau anda nak melabur dengan cara yang selamat dan menguntungkan, melabur dalam ilmu dulu. Nescaya bila anda melabur dalam ilmu pengetahuan, anda akan mengurangkan kesilapan anda, dan bila anda kurang buat silap, maka duit anda selamat, anda ada modal untuk anda pusing untuk buat lebih banyak duit pada masa hadapan.
Tim saya ada sertakan satu link di bawah. Saya memang ada buat kelas, kelas pelaburan percuma. Terpulang pada anda nak pilih yang mana satu, anda boleh belajar. Kalau tak cukup tengok dekat dalam YouTube channel saya ni, boleh tengok kelas yang saya buat, yang memang saya kongsikan kepada anda apakah yang dimaksudkan dengan pelaburan-pelaburan tertentu lah, bergantung pada apa yang anda minat. Dan tips yang terakhir, tips yang ketiga, ini pun saya nak anda ikut betul-betul. Sebelum anda melabur, pastikan anda bermula dengan modal yang kecil. Jangan tamak dan jangan tergopoh gapah dalam pelaburan ini. Ramai orang yang buat silap dalam pelaburan kerana mereka tergopoh gapah dan mempercayai orang lain dan melabur dengan jumlah yang besar yang mereka tak mampu. Sebab ada satu pepatah, bila kita nak melabur ni, kita hanya melabur duit yang kita mampu hilang. Jangan gunakan duit untuk keperluan seperti beli beras, beli minyak, bayar sewa rumah, bayar kereta. Bila kita cakap soal konteks pelaburan ini, kita hanya gunakan duit yang kita tak guna dan duit yang kita boleh hilang satu hari nanti. So, tips yang ketiga ni, iaitu mula dengan modal yang rendah, akan menyelamatkan anda daripada yang pertama, kena scam. Yang kedua, membuat loan ataupun hutang yang tak patut. Saya tak pernah jumpa lagi lah mana-mana buku yang cakap anda boleh gunakan personal loan, buat personal loan untuk melabur. Tak ada. Hanya ada satu pelaburan yang memang kita biasa gunakan untuk melabur, iaitu pelaburan hartanah. Yes, kita boleh buat pinjaman bank untuk membeli hartanah. Dan kemudian bila kita dah beli hartanah sebagai pelaburan, kita boleh sewakan kepada orang, so orang lain yang bayarkan duit komitmen bulanan yang kita kena bayar kat bank. Okey, itu je yang ada. Yang lain-lain, pelaburan saham, pelaburan emas, pelaburan kripto, pelaburan apa lagi, crude palm oil, whatever pelaburan lain, tak pernah lagi saya dengar anda digalakkan untuk buat loan. Tak ada. So kalau adalah anda dengar-dengar bau-bau orang yang menghasut anda untuk buat loan, untuk melabur kat tempat-tempat ni, yang menjanjikan bulan dan bintang, lari jauh-jauh kerana pelaburan tu confirm scam. Definisi pelaburan itu menggunakan duit lebihan untuk pelaburan. So janganlah sibuk-sibuk nak buat loan, sebab bagi saya anda buat loan ni, ya Allah, janganlah. Cukup-cukuplah rakyat kita ini tertipu dan membuat loan untuk benda-benda yang tak sepatutnya. Dah lah melabur. Kalau at least kalau let's say, again disclaimer siap-siap, ini bukan galakan, ini saya bagi perumpamaan. Kalau anda buat loan tu, let's say anda pergi bercuti, at least anda dapat pengalaman. Ini buat loan untuk melabur. Duit pun tak dapat, kena tanggung beban hutang, apa saja yang anda tak dapat apa-apa kan. Memang the worst case scenario, right? And benda ni terjadi. Mungkin anda akan cakap, mana ada kan? Takkanlah orang, takkan. Every year, saya akan jumpa orang yang buat loan untuk buat pelaburan. Pelaburan kat tempat, saham, emas lah, apalah, yang menjanjikan benda-benda pelik, and then at the end of the day, it's a scam, habis. Duit lesak begitu saja, tapi monthly commitment still kena bayar setiap bulan, sampai bertahun-tahun lamanya. So, beware. Itu saja video daripada saya, dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir, hit that subscribe button supaya setiap kali saya release video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, kredit card, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, hanya pergi kepada YouTube channel saya Dr. Adam Zubir, klik pada butang playlist. Dekat situ tim saya dah susun baik-baik topik-topik yang anda boleh binge watch. Itu saja daripada saya akan jumpa anda nanti.